Baru-baru ini Malaysia menang 10 daripada 20 perkara aduan diskriminasi bio bahan api berasaskan sawit di Pertubuhan Perdagangan Dunia terhadap Kesatuan Eropah. Ini bukan kali pertama Malaysia berjaya menangkis tomahan Barat, khususnya Eropah mengenai industri minyak sawit. Selepas lebih 4 dekad dan ratusan juta ringgit dibelanjakan, perang komoditi masih belum menemui titik nota. Ikuti laporan bersiri industri sawit bersama Afrina Romzi. Minyak sawit mula dipasarkan secara besar-besaran pada 1960-an dan pada satu ketika Malaysia merupakan pengeluar minyak sawit terbesar dunia. Dalam kerancakan industri minyak sawit berkembang dan mendapat perhatian dunia, ia mula ditekan dengan perang komoditi yang dimulakan negara barat. Semua ini kerana minyak sawit dilihat sebagai ancaman kepada minyak sayuran dan bijiran keluaran barat. Apa tidaknya, 1 hektar ladang sawit mampu menghasilkan 3.5 tan minyak setahun. Lebih 3 kali ganda minyak sayuran dan bijiran. Lantas, mesej tidak beretika diwar-warkan. Kononnya, minyak sawit mengandungi lemak trans yang boleh menyebabkan jantung tersumbat dan meningkatkan kolesterol. Dakwaan tidak berasas ini memaksa Malaysia mengambil langkah perundangan dan melancarkan pelbagai kempen promosi minyak sawit yang menelan belanja besar. Dan apabila cubaan memaparkan minyak sawit sebagai risiko kesihatan gagal, negara barat menjalankan kempen No Palm Oil. Tapi bila kita mengatakan no palm oil, seolah-olah palm oil iaitu minyak sawit ini juga buruk ataupun membahayakan seperti mana minyak trans tadi. Kerana diletakkan label. Jadi mereka lihat, oh, no palm oil, okey bagus. Turut dicanang kepada pengguna termasuk pelajar, video kesulitan orangutan yang didakwa akibat penebangan hutan. Selain itu, peraturan produk bebas penebangan hutan Kesatuan Eropah EUDR yang bakal dikuatkuasakan pada 30 Disember 2024 memberi cabaran kepada industri minyak sawit untuk berdaya saing di pasaran EU. Terutama apabila peraturan ini tidak dikenakan terhadap komoditi dari negara mereka, termasuk minyak bunga matahari dan biji sawi. Hanya mereka melibatkan komoditi seperti sawit, getah, kokok, kayu kayan, kopi, serbu, lagi 7 produk yang dikenakan ni. Kesemua ni perlu dan kesemua produk ni tidak dihasilkan di negara Kesatuan Eropah. Jadi situ nampak sangat mereka hanya meletakkan tekanan ni, kita kena masuk ke fasa menyerang. Sekarang ni kita bertahan. Kita sentiasa bertahan dan kita sentiasa terpaksa bersilat. Komoditi sawit amat istimewa dalam kalangan rakyat Malaysia kerana lebih 2 juta rakyat termasuk peneroka Felda bergantung kepada industri ini. Industri yang sokongan, yang tergantung dia punya kehidupan mereka tiap hari, ya, begitu banyak, ya, dari kontraktor, daripada kilang-kilang minyak kelapa sawit, kilang-kilang penapis. Ramai juga tidak sedar terdapat banyak produk kegunaan harian mengandungi minyak sawit. 80% minyak sawit digunakan untuk makanan seperti minyak masak, coklat dan mi segera. Manakala 20% untuk bukan makanan seperti ubat gigi dan sabun. Kalau barang-barang yang ada dekat para-para di supermarket tu, saya boleh garanti tak lari daripada 40%, ya, mungkin sampai ke 50% ada kandungan minyak sawit. Malaysia membelanjakan sekitar 120 juta ringgit setahun untuk mempromosikan minyak sawit dan menentang kempen anti minyak sawit. Tetapi negara barat mempunyai peruntukan jauh lebih besar. Contohnya, Amerika Syarikat mempunyai dana $600 juta untuk dibelanjakan setahun bagi mempromosikan minyak biji soya. Negara barat akan terus mencari jalan untuk menekan minyak sawit demi melindungi hasil tanaman dan petani mereka. Manakala kerajaan dan pihak industri akan terus berdepan dengan misi mencabar untuk membangunkan komoditi ini. Untuk itu, sokongan juga perlulah datang dari anda, rakyat Malaysia sendiri. Bukan sahaja kita dapat produk yang lebih murah dan bermanfaat, malah dapat menyokong produk buatan Malaysia. Afrina Romzi, TV3. Ikuti bahagian kedua laporan saya esok mengenai usaha menjamin masa depan industri sawit.